Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Seni persembahan merupakan satu manifestasi artistik yang dipentaskan di atas panggung, iaitu termasuk teater, tarian dan muzik. Alat muzik mampu menyumbangkan kepada keindahan seni tempatan, dan pada kebiasaannya pada zaman dahulu, alat muzik tradisional diperbuat daripada sumber-sumber alam, sebagai contoh kayu, rotan dan buluh. Alat muzik memainkan peranan yang penting dalam seni persembahan bagi menarik minat penonton. Seterusnya ialah definisi muzik. Muzik, seni dan sains menggabungkan antara suara dan bunyi bagi menghasilkan ataupun membentuk pelbagai jenis bunyi yang dapat memuaskan emosi. Manakala kaitan sains dan teknologi dengan muzik mampu menjadikan sesuatu muzik itu lebih menarik di telinga pendengar. Sains dalam bidang muzik termasuklah dari segi perubatan. Sebagai contoh, muzik-muzik yang mampu merawat minda pendengar dengan memberikan ketenangan. Manakala dari segi teknologi pula, sesuatu muzik diperbaharui dan dimodernkan ke arah muzik yang lebih baru dan lebih menarik untuk didengari. Sebagai contoh, pada masa kini, para penggiat seni menggunakan alat-alat muzik moden yang lebih menarik. Namun begitu, sejak zaman kedatangan Islam, terdapat beberapa tokoh seperti tokoh Al-Farabi dan Al-Kindi yang menyampaikan dakwahnya dan menulis notasi-notasi muzik melalui muzik sains dan teknologi. Kepentingan muzik, teknologi dan sains. Perkembangan teknologi dan sains dalam muzik menunjukkan perubahan dalam muzik, terutamanya dalam muzik tradisional Melayu. Kepentingan muzik dalam teknologi ialah komunikasi antara manusia. Dalam era globalisasi ini, kita dapat berhubung dengan semua manusia di segenap pelosok dunia walaupun berbeza bahasa dengan adanya teknologi. Perbezaan bahasa yang sebelum ini perlu mengambil masa yang lama untuk dipelajari boleh diselesaikan dalam beberapa saat saja. Impaknya, pelbagai ilmu, budaya dan juga perkara-perkara lain dapat dikongsi dan dimanfaatkan bersama-sama. Selain itu, kepentingan muzik dalam teknologi dan sains sangat berkait rapat dengan bidang media massa. Media massa dalam kehidupan moden kini menjadi amat pantas hasil perkembangan sains dan teknologi. Di samping itu, ia menjadi kompleks penimbul pelbagai masalah sosial, moral, politik dan ekonomi. Apa saja yang dihasilkan melalui media massa ialah komunikasi massa. Bidang muzik juga dikenali dengan meluas melalui media massa dengan kenalkan bidang muzik melalui akhbar, majalah, radio, televisyen, filem, buku dan sebagainya. Semua jenis komunikasi melalui media massa begini mungkin dapat menyebarkan maklumat yang sama dengan meluas kepada penerimaan yang ramai. Seluruh tempat. Media massa juga merupakan alat atau instrumen terpenting yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Selain itu, kepentingan muzik dan teknologi dan sains ialah dalam pendidikan muzik. Penggunaan teknologi telah mengubah persepsi dan pendekatan dalam pendidikan muzik khususnya. Teknologi dan sains dalam muzik merupakan salah satu alat yang cukup sesuai digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Adanya teknologi ini, muzik dapat membantu pengajaran dan pembelajaran. Ia dapat memberi beberapa faedah positif sepanjang pengajaran dilangsungkan. Cabaran muzik di dalam sains dan teknologi yang pertama adalah mengambil masa yang lama untuk dikembangkan. Penggunaan teknologi telah mengubah persepsi dan pendekatan terhadap muzik. Penggunaan perisian muzik merupakan alat yang sesuai digunakan di dalam muzik. Perisian muzik yang ada pada hari ini adalah perisian yang perlu menjalani pelbagai proses untuk menjayakannya supaya dapat berkembang dengan baik. Sebagai contoh, sebuah perisian iaitu MIDI adalah singkatan daripada Musical Instrument Digital Interface, iaitu teknologi yang telah berkembang dari tahun 1980-an dan perlu mengalami pelbagai proses dan perubahan yang pesat disebabkan pasaran dan permintaan daripada seluruh dunia. MIDI ini adalah satu perhubungan di antara alat dengan alat yang lain berupaya menghantar dan menerima data daripada komputer mengenai muzik dalam satu bahasa atau protokol yang sama.
Cabaran yang kedua adalah kos yang lebih tinggi. Dengan adanya teknologi, penghasilan sesuatu produk itu akan menjadi lebih berkualiti. Tetapi, untuk mendapatkan sesuatu yang berkualiti memerlukan kos yang tinggi. Sebagai contoh, di dalam proses membuat alat muzik, misalnya gong, peralat ini menggunakan bahan yang daripada harga beratusan ribu. Dalam menghasilkan gong yang berkualiti memerlukan pembuatnya benar-benar mahir dan memiliki daya pendengaran yang mampu mencari ketepatan bunyi bagi memastikan kod yang dihasilkan tidak lari daripada bunyi asal. Cabaran yang ketiga adalah penerimaan masyarakat. Di dalam perkembangan sains dan teknologi terhadap muzik, penerimaan masyarakat juga menjadi cabaran yang paling penting dan perlu dihadapi. Beberapa elemen muzik yang dikaitkan dengan sains iaitu irama yang bermaksud kelainan penekanan bunyi atau peristiwa lain yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola dalam jangka masa yang wujud pada tahap yang luar biasa di dalam muzik. Elemen lain iaitu dinamik ataupun lantunan dan rate muzik iaitu kuat dan perlahan. Dinamik ni dia menggambarkan mod beremosi berbentuk semula jadi. Setiap elemen mempunyai fakta sains yang tersendiri dan agak sukar untuk diterima oleh masyarakat. Terdapat ramai tokoh sains dan teknologi yang melibatkan diri dalam bidang muzik. Antaranya ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq atau lebih dikenali sebagai Al-Kindi. Beliau dilahirkan pada tahun 185 Hijrah bersamaan dengan 801 Masihi di Kufah. Beliau berketurunan Arab Yaman dari kabilah Kindah, juga merupakan golongan bangsawan kerana ayahnya merupakan seorang gubernur di Kufah. Beliau dibesarkan oleh ibunya selepas kematian ayahnya ketika berusia 6 tahun. Sejak kecil, beliau sangat meminati dan berhasrat untuk menguasai pelbagai jenis bidang ilmu, dan antara bidang ilmu yang telah dikuasai oleh beliau adalah seperti falsafah, astronomi, geometri, matematik, fizik dan muzik. Sumbangan beliau dalam bidang muzik adalah beliau telah menghasilkan 15 buah buku mengenai teori muzik, teknik membentuk irama, teknik membentuk getaran dan teknik menghasilkan alat muzik, lagu, puisi serta muzik dan banyak lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti dan Do merupakan skala muzik yang telah dihasilkan oleh beliau dan masih digunakan sehingga ke hari ini. Beliau juga menggunakan konsep matematik dalam menghasilkan muzik dan ianya diikuti oleh ramai cendekiawan Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Selain itu, Al-Kindi juga menggunakan muzik dalam bidang perubatan, yang mana ianya turut diikuti oleh tokoh-tokoh dari Eropah, sehingga kan ada yang melibatkan muzik ini sebagai sesuatu yang boleh merawat jiwa dan mengubati pesakit. Hospital Sultan Bayezid II di Turki adalah salah satu hospital yang menggunakan kaedah ini untuk merawat pesakit mental. Tokoh seterusnya ialah Al-Farabi. Nama beliau Abu Nasr Muhammad bin Turkan bin Al-Uzalash. Al-Farabi digelar sebagai kelahirannya di Farab. Beliau berketurunan Parsi, dilahirkan pada tahun 258 Hijrah bersamaan 870 Masihi. Keluarga beliau dipenuhi dengan kesenangan dan keistimewaan beliau adalah menguasai pelbagai bahasa. Seterusnya, sumbangan beliau terhadap sains dan teknologi dalam muzik. Antaranya, beliau telah menulis buku yang bertajuk Ara Ahlan Al-Madinah Al-Fadilah, merupakan buku yang sangat terkenal. Dan beliau juga menulis buku yang dikenali Kitab Al-Musika. Seterusnya, beliau telah mereka cipta beberapa alat muzik antara kanun, rebab dan gambus. Beliau juga berkemampuan untuk bermain alat muzik dan mengubah beberapa buah lagu. Dan
Beliau juga merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik. Bidang-bidang ilmu yang diceburi oleh Al-Farabi adalah perubatan, sains, matematik, sejarah, falsafah dan muzik. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah. Okey, antara langkah-langkah memupuk minat muzik dalam sains adalah pendidikan. Melalui pendidikan merupakan satu interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengarinya. Kaedah Kondali 1882 adalah satu paradigma pendidikan muzik yang menggunakan aktiviti nyanyian dan keupayaan pendengaran dalaman oleh kanak-kanak. Oleh itu, Kondali menyarankan penggunaan lagu-lagu rakyat atau lagu-lagu tempatan yang menggunakan bahasa ibunda dalam aktiviti latihan nyanyian. Selain itu, Festival Sains Potret Sains adalah contoh program berstruktur yang dirancang bagi membantu menyemarakkan minat para pelajar dalam bidang sains yang kemudiannya boleh memberi inspirasi kepada mereka untuk memilih kerjaya dalam bidang yang berkaitan serta menghasilkan ramai pakar sains dan teknologi demi melonjakkan Malaysia ke status negara yang maju. Festival juga selain dari pelbagai aktiviti yang dianjurkan bertujuan untuk memupuk dan melahirkan warga Malaysia yang bermaklumat dan saintifik. Elemen yang penting adalah untuk meraihkan penyatuan muzik, seni dan sains, di mana unsur-unsur tiga disiplin ini akan dipaparkan semasa festival. Oleh kerana unsur muzik dan seni sentiasa berupaya untuk menarik minat ramai, festival ini akan berfungsi sebagai platform untuk menarik pelawat semua peringkat umur dan yang lebih penting untuk menarik golongan muda untuk datang menyertai dalam meraihkan festival sains itu tersebut. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam topik ini adalah perkembangan sains dan teknologi dalam muzik memberikan pelbagai kelebihan dan manfaat dengan arus kemodenan yang ada pada masa sekarang. Secara umumnya, muzik adalah sesuatu persembahan yang dimainkan untuk memberi kegaguman kepada para pendengar. Antara ilmuwan muzik dalam tamadun Islam adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan lain-lain lagi. Sains dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat bagi kehidupan manusia. Dalam setiap waktu, para ahli dan ilmuwan terus mengkaji dan meneliti sains dan teknologi sebagai penemuan yang paling canggih dan moden. Keduanya sudah menjadi simbol kemajuan dan kemodenan pada abad ini.